Nope. Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua dan terutamanya kepada Dr. Sakinatul Alia. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang agak menarik untuk diperkatakan, iaitu pengaruh hedonisme ke atas etika dan peradaban, khususnya dalam kalangan pelajar UiTM Kedah. Kumpulan kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu saya, Muhammad Aimazuddin, Azri Aisamuddin, Muhammad Nur Azan, Muhammad Aiman Hakim dan yang terakhir Nur Syudiana Aizani. Berdasarkan topik 9 dalam Penghayatan Etika dan Peradaban 2, secara umum, kelestarian etika dan peradaban bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu atau memastikan kewujudan atau berpanjangan. Dalam erti kata lain, satu paradigma pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran, ekonomi dan sosial dalam merancang pembangunan dan peningkatan kualiti hidup. Namun, kelestarian etika dan peradaban akan terhakis kerana defisit sosial dalam pembangunan negara. Antaranya ialah budaya hedonisme, iaitu budaya melalaikan sehingga nilai agama dalam diri semakin pudar. Justru itu, kami telah menjalankan kajian terhadap pengaruh hedonisme ke atas etika dan peradaban di mana kami memfokuskan kepada golongan muda, iaitu pelajar UiTM Kedah. Hedonisme merupakan budaya baru yang wujud akibat proses globalisasi yang pesat. Matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor dan pengaruh hedonisme yang mudah diasimilisasikan dalam semua peringkat umur, terutamanya kanak-kanak dan remaja. Konsep hedonisme diambil daripada perkataan Yunani, hedon, di mana konsep hedonisme bermaksud keseronokan. Sedangkan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, konsep hedonisme adalah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Gaya hidup hedonistik boleh membawa kepada mementingkan diri sendiri yang bermaksud memikirkan kepentingan anda sendiri dan tidak mengambil berat tentang orang lain. Lebih berbahaya lagi, hedonisme boleh membawa kepada persaingan yang tidak sihat dalam hidup, di mana orang ramai hanya berminat untuk mengumpul kekayaan sebanyak mungkin sehingga menindas orang lain. Jika tingkah laku hedonisme semakin berkembang di kalangan pegawai tinggi dan ahli parlimen dan politik, ini menyukarkan usaha untuk membasmi rasuah. Cara hidup hedonistik mendorong mereka kepada rasuah. Kemajuan yang dicapai dalam teknologi dalam bidang komunikasi membantu orang ramai berkomunikasi tanpa sebarang batasan geografi atau temporal. Globalisasi adalah masa di mana teknologi baharu dibangunkan dengan pantas dan meluas. Media sosial adalah cara biasa untuk mengakses maklumat untuk semua peringkat umur. Teknologi telah mengubah gaya hidup manusia. Gaya hidup adalah cara unik setiap individu untuk mencapai matlamat tertentu yang telah ditetapkan oleh individu yang terlibat dalam hidupnya. Setiap orang akan memilih gaya hidup mereka sendiri berdasarkan keinginan mereka sendiri. Hedonisme merupakan salah satu kesan globalisasi pada masa kini. Budaya hedonisme ini berlandaskan keinginan manusia terhadap kemewahan yang melampau, seperti berbelanja di luar batas kemampuan setiap individu untuk berbelanja. Hedonisme juga dikaitkan dengan pengaruh budaya luar, contohnya Barat dan Korea. Budaya baharu ini berkemungkinan melihat pengikut mereka meniru simbol budaya asing seperti muzik, makanan, fashion, produk kecantikan dan bahasa seharian. Terdapat pelbagai implikasi yang datang dengan penularan budaya ini, antaranya kemakmuran dan kesejahteraan negara yang terjejas, peningkatan kes jenayah sosial, sikap boros dan bermewah, mewujudkan masyarakat yang semakin malas dan meningkatkan kadar pengangguran. Kita beralih pula kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Antaranya ialah untuk mengenal pasti konsep budaya hedonisme yang menjadi cabaran kepada kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Yang kedua, menganalisis kesan budaya hedonisme kepada etika dan peradaban dalam kalangan pelajar UiTM Kedah. Yang ketiga dan terakhir, merumuskan penyelesaian kepada masalah budaya hedonisme yang semakin melarat di Malaysia. Untuk kajian literatur bagi konsep hedonisme, menurut kajian Andre Kurniawan, beliau mentarifkan bahawa hedonisme mempunyai perkataan dasar daripada perkataan Yunani, iaitu hedon, yang memberi maksud kesenangan. Kesan hedonisme kepada seseorang ialah membuatkan mereka lebih malas, ego, kurang rasa bertanggungjawab dan juga boros.
Selain itu, Burhanuddin pula menyatakan bahawa konsep hedonisme ini adalah baik untuk memberi keseronokan, dan jika memberi masalah dan keburukan, dia akan menjadi buruk. Selain itu, Collins James pula memberikan maksud hedonisme ini ialah satu doktrin yang memegang konsep keseronokan sebagai pangkal hidup. Dengan erti kata lain, hedonisme ini adalah satu gaya hidup untuk orang yang hanya ingin mencari keseronokan dalam kehidupan mereka. Bagi konsep peradaban, menurut kajian Ahmad Muzain, beliau mengulaskan tentang falsafah, konsep dan teori peradaban. Di dalam kajian beliau menerangkan bahawa peradaban tercipta daripada kesepakatan daripada individu, kelompok, sesuku ataupun bangsa. Beliau juga menerangkan apa itu erti sebenar peradaban, bagaimana peradaban berkembang dan juga apa perbezaan antara peradaban dan juga kebudayaan. Peradaban dari segi kata iaitu adab, yang bermaksud sopan, berbudi murni, mulia dan juga bermoral tinggi. Sedangkan kata peradaban pula bermaksud kemajuan di dalam hal sopan santun, bahasa dan juga budaya bangsa. Penggunaan kata peradaban di dalam bahasa Inggeris pula adalah civilization, manakala di dalam bahasa Arab menggunakan sakafah untuk budaya dan juga hadarah ataupun tamadun untuk peradaban. Secara epistemologi, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat dukungan manusia pada tingkat tertentu. Tingkat kebudayaan yang tinggi akan tercermin kepada masyarakatnya sebagai mempunyai adab ataupun mencapai peradaban yang tinggi. Bagi konsep berhibur di dalam Islam pula, menurut kajian Khalifah Hamzah, beliau menerangkan tentang maqasid syariah di dalam hiburan dan berhibur. Di dalam kajian beliau menjelaskan hiburan dalam Islam adalah sesuatu yang dikawal dan diarahkan serta terikat dengan sepadan undang-undang dan juga nilai agama. Hornby mendefinisikan hiburan sebagai perasaan seseorang apabila sesuatu perkara lucu atau menghiburkan. Hiburan boleh merangkumi persembahan yang penuh aksi, kaya dengan perbualan dan juga mempunyai ekspresi muka dengan objek yang bertujuan untuk mewujudkan rasa aman, ketenangan, kegembiraan dan juga kemesraan. Menurut Kamus Dewan, hiburan ialah sesuatu yang boleh menghiburkan atau menggembirakan hati. Tujuan hiburan di dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan, ketenangan dan juga kepuasan. Hiburan yang melampau dan berlebihan adalah dilarang. Umat Islam digalakkan bersederhana di dalam semua perkara dan dilarang berlebihan walaupun di dalam urusan ibadah. Ajaran Islam melarang mengambil terlalu banyak kesenangan di dalam hidup. Ini boleh menyebabkan orang berasa gembira sepanjang masa, boleh membahayakan kesihatan mental dan juga fizikal mereka. Terlalu banyak keseronokan boleh memudaratkan anda. Ia boleh menyebabkan anda mengabaikan tanggungjawab anda sendiri. Berdasarkan kajian literatur kami telah mencapai objektif kajian yang pertama, iaitu mengenal pasti konsep budaya hedonisme yang menjadi cabaran kepada kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia dengan kaedah kualitatif. Seterusnya, kita beralih kepada metodologi kajian pula. Bagi mengenal pasti konsep budaya hedonisme yang menjadi cabaran kepada kelestarian etika dan tamadun di Malaysia, metodologi kajian kualitatif akan digunakan untuk menganalisis jurnal dan artikel yang berkaitan. Penyelidikan kualitatif sering bergantung pada tembual, pemerhatian dan analisis dokumen untuk menghasilkan data. Nota lapangan dan diari penyelidik merupakan sumber pengesahan penting untuk penyelidikan kualitatif. Seterusnya, bagi menganalisis kesan budaya hedonisme kepada etika dan peradaban di Malaysia, kami telah menggunakan kaedah dan pendekatan kuantitatif untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Alat utama yang digunakan untuk pengumpulan data dalam projek penyelidikan ialah pengedaran borang soal selidik kepada pelajar di UiTM Kedah. Soal selidik adalah format penyelidikan yang biasa digunakan. Soal selidik ini boleh merangkumi pelbagai topik, jadi mudah untuk disusun. Terima kasih kepada mereka yang meluangkan masa untuk mengisi borang soal selidik ini.
Maklumat peribadi anda akan dirahsiakan. Ini secara tidak langsung membolehkan orang yang bertemu duga menjawab soalan yang dikemukakan dengan selesa dan tenang. Kaedah persempelan rawak telah digunakan dalam kajian ini di mana Google Form digunakan sebagai medium utama. Soalan sedik ini terbahagi kepada dua bahagian, di mana bahagian A adalah mengenai profil umum responden dan bahagian B adalah mengenai soalan yang berkaitan dengan pengaruh hedonisme. Dalam bahagian B ini, kita akan membincangkan konsep budaya hedonisme dalam kalangan pelajar UiTM Kedah, faktor-faktornya dan kesan budaya hedonisme. Soalan sebegini amat mudah untuk dianalisis dan juga memudahkan responden memberikan jawapan yang terbaik kerana mereka hanya perlu memilih salah satu daripada beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Data yang diperoleh dalam kajian ini dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif termasuk kekerapan dan peratusan. Bagi mengkaji masalah budaya hedonisme di Malaysia, kami akan menggunakan metodologi kajian hybrid iaitu gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kami akan bertanya kepada pelajar di UiTM Kedah dan diri kami sendiri tentang topik ini dan akan membuat analisis kajian berkaitan penyelesaian kepada budaya hedonisme yang semakin melarat. Metodologi kajian ini mampu mengumpul dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif dengan teliti dan meyakinkan serta menghubungkan dua jenis data secara serentak. Untuk bahagian faktor budaya hedonisme terdapat 5 soalan pada bahagian ini, iaitu faktor pengaruh rakan sebaya, faktor perasaan ingin tahu, faktor kurang pengawasan ibu bapa, faktor pergaulan bebas dan faktor media sosial. Jadual 1 menunjukkan hasil kajian bagi faktor tersebut. Kajian mendapati majoriti responden berpendapat terdapat 5 sebab utama hedonisme semakin berkembang dan ia akan berkesan kepada negara, masalah sosial dan ekonomi. Dapatan bagi pernyataan pertama iaitu faktor pengaruh rakan sebaya ialah faktor yang mempengaruhi budaya hedonisme dalam kalangan pelajar UiTM Kedah, menunjukkan 55% setuju dan 37.5% sangat bersetuju, 6.25% tidak pasti dan 1.25% tidak bersetuju. Pernyataan kedua iaitu faktor perasaan ingin tahu ialah faktor yang pengaruhi budaya hedonisme dalam kalangan pelajar UiTM Kedah, menunjukkan 57.5% responden bersetuju, manakala 37.5% sangat setuju dan 5% berpendapat ia tidak pasti faktor kepada budaya hedonisme di UiTM Kedah. Kebanyakan responden menyatakan bahawa mereka sangat setuju budaya hedonisme disebabkan oleh kurangnya pengawasan ibu bapa. Seramai 56.25% responden setuju, manakala 27.5% sangat setuju budaya disebabkan generasi muda pada masa kini kian lupa akan matlamat hidup yang sebenar dan tidak. Namun 11.25% daripada responden tidak bersetuju dan 5% responden tidak pasti disebabkan kurang pengawasan ibu bapa. Faktor pergaulan bebas menyebabkan budaya hedonisme semakin meluas dalam kalangan pelajar UiTM Kedah. Berdasarkan analisis yang dijalankan terhadap pernyataan keempat menunjukkan sebanyak 48.75% sangat setuju dan 43.75% setuju pergaulan bebas merupakan faktor budaya hedonisme. 3.75% responden berasa tidak pasti dan berasa sangat tidak setuju bahawa pergaulan bebas merupakan faktor budaya hedonisme. Dapatan kajian bagi pernyataan kelima iaitu media sosial banyak memberi pengaruh kepada budaya hedonisme, menunjukkan 50% bersetuju dan 45% sangat bersetuju bahawa media sosial ini menjadi punca kepada penyebaran budaya hedonisme dalam kalangan pelajar, manakala 2.5% dan selebih 1.25% masing-masing berasa tidak setuju dan sangat tidak setuju kepada kenyataan media sosial banyak memberi pengaruh kepada budaya hedonisme. Hasil dapatan ini seiring dengan hasil dapatan kajian daripada Syahidah Hamzah, Nur Hafizah Yusof, Fauziah Ani, Zahrul Akmal bin Damin, di mana media sosial, rakan sebaya, ibu bapa dan diri sendiri menjadi punca utama kepada penularan budaya hedonisme dalam kalangan pelajar UiTM Kedah. Bagi bahagian terakhir iaitu kesan budaya hedonisme terdapat 5 soalan pada bahagian ini, iaitu generasi seksual semakin meningkat, generasi muda akan lupa matlamat hidup yang sebenar, nilai-nilai dan moral yang baik akan runtuh, sikap suka bermewah dan sombong,
dan nilai agama dalam diri akan pudar. Jadual 4 menunjukkan hasil kajian bagi faktor tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa jika budaya hedonisme terus berkembang, ia akan beri kesan yang ketara kepada diri sendiri. Penyataan yang pertama iaitu jenayah seksual semakin meningkat menunjukkan 57.5% dan 32.5% responden masing-masing bersetuju dan sangat bersetuju. Manakala 3.75% tidak pasti dan 6.25% tidak bersetuju. Remaja berada di tempat yang sukar kerana mereka mudah dipengaruhi oleh emosi mereka. Orang yang inginkan sesuatu terpaksa melakukan perkara yang haram untuk mendapatkannya. Ini juga termasuk penipuan, mencuri maklumat dan perjudian dalam talian. Dapatan bagi penyataan kedua iaitu generasi muda akan lupa matlamat hidup yang sebenar, menunjukkan 55% responden setuju dan 42.5% responden sangat bersetuju, manakala 1.25% tidak bersetuju. Cara budaya ini diamalkan membuatkan manusia lupa akan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Kebanyakan orang percaya bahawa budaya hedonisme ini akan bawa kepada kejatuhan nilai dan moral yang baik. Hasil kajian menunjukkan 37.5% responden setuju dengan kenyataan ini, manakala 5% tidak pasti. Hampir semua orang bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hanya 1 daripada 80 responden tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Berdasarkan analisis, 92.5% orang bersetuju bahawa sikap bermewah dan sombong adalah punca bagi budaya hedonisme. 5% orang tidak setuju dengan kenyataan tersebut dan 2.5% orang tidak pasti. Kajian ini mendapati bahawa 93.75% bersetuju bahawa hedonisme akan menyebabkan nilai agama semakin pudar, manakala 3.75% tidak bersetuju dan 2.5% tidak pasti. Berdasarkan hasil kajian ini, majoriti responden bersetuju bahawa kesan hedonisme kepada pelajar UiTM Kedah ialah generasi muda akan lupa matlamat hidup yang sebenar sebanyak 97.5%. Jumlah orang responden sangat setuju dan setuju diikuti dengan nilai-nilai dan moral yang baik akan runtuh dan nilai agama dalam diri akan pudar. Masing-masing mempunyai nilai yang sama iaitu 93.7%. Seterusnya, responden bersetuju bahawa sikap bermewah dan sombong adalah punca kepada hedonisme sebanyak 92.5% dan tidak terlepas pada 90% bersetuju bahawa jenayah seksual semakin meningkat antara kesan pada budaya hedonisme dalam kalangan pelajar UiTM Kedah. Hal ini mencapai objektif kajian yang kedua iaitu menganalisis kesan budaya hedonisme kepada etika dan peradaban dalam kalangan pelajar UiTM Kedah melalui borang soal sidik yang telah diagihkan kepada para pelajar di UiTM Kedah. Untuk cadangan, ianya terbahagi kepada dua iaitu individu dan kerajaan. Penyelesaian paling berkesan bagi menghadapi pemikiran hedonistik ini perlu bermula pada individu itu sendiri. Menurut Rosli Hussein, beliau mengemukakan beberapa pandangan yang dibawa oleh Hujatul Islam iaitu Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah seseorang itu perlu bermujahad melawan nafsu. Imam Al-Ghazali mengemukakan perumpamaan di mana telah mengaitkan perlakuan luaran manusia mempunyai hubungan rapat dengan hati sebagai raja kepada badan. Rosaknya akhlak, tingkah laku, tutur kata dan tindakan seseorang adalah mempunyai kaitan rapat dengan kerosakan fungsi hati. Kedua, dengan memasukkan sifat-sifat mahmudah iaitu sifat yang terpuji ke dalam hati untuk membentuk hati seseorang manusia supaya menjadi soleh dan terpuji serta boleh mengenal petunjuk Allah, maka seseorang itu mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan sifat mazmumah iaitu sifat tercela yang bertapak di dalam hati. Selain itu, jika individu itu berada dalam persekitaran manusia yang berakhlak binatang, kita perlu lari untuk mengelakkan diri dari terjebak dengan persekitaran berkenaan. Menurut Ibnu Miskawai, telah mengemukakan satu etika tentang contoh hidup yang tinggi dan murni seperti hamba Allah. Etika hidup tersebut boleh diringkaskan seperti berikut iaitu mempunyai pegangan agama yang mantap. Seterusnya, pihak kerajaan. Pihak kerajaan seharusnya mengawal bentuk-bentuk hiburan yang boleh melalaikan golongan remaja kita terutamanya mahasiswa bagi memastikan tiada unsur dadah, arak dan seks bebas di dalam pelaksanaan program di universiti. Selain pada itu, memperbanyakkan program wacana ilmu dalam membicarakan impak budaya hedonisme di mana terdorong dari fahaman pluralism dan liberalism yang semakin menular di Malaysia. Media massa dapat memberi impak yang sangat berkesan dalam wawasan berfikir kepada setiap individu. Pihak kerajaan hendaklah mewujudkan sistem ilmu melalui media massa seperti media Islami supaya ilmu pengetahuan dan keimanan penonton atau pendengar dapat dipertingkatkan.
Keadaan ini telah menyebabkan banyak perubahan dalam perkembangan sosial dan kemunculan subkultur yang berbeza yang mengganggu pembentukan dan perkembangan tingkah laku remaja. Kajian mendapati ramai golongan muda terlibat dalam tingkah laku hedonistik yang terlalu mementingkan keseronokan. Hedonisme adalah kepercayaan bahawa keseronokan adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan. Ini boleh menyebabkan orang ramai membuat keputusan berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukannya yang terbaik untuk masyarakat atau diri mereka sendiri. Kajian mendapati jika kita ingin melahirkan generasi yang tidak terpengaruh dengan budaya ini dan mempunyai masalah mereka sendiri, kita perlu mengambil langkah pihak berkuasa dan mendapat sokongan rakyat Malaysia untuk membendung gejala hedonisme yang merebak dan menggalakkan matlamat dan budaya yang baik. Kita perlu mengambil kira perkara ini dalam kehidupan. Kami tahu bahawa ini adalah salah kami. Jadi langkah pertama ialah mengubah perspektif dan cara hidup kami. Kesucian adalah sangat penting untuk membuat sesuatu berfungsi dengan baik. Adalah penting untuk memberi anak anda vaksin semasa mereka masih kecil supaya mereka tidak jatuh sakit. Hedonisme percaya bahawa tujuan hidup adalah untuk menikmati diri sendiri. Hedonisme adalah tentang menikmati perkara dalam hidup, dan ia berdasarkan idea bahawa kebahagiaan dan kebaikan datang daripada perkara seperti kekayaan material dan kesenangan. Terdapat banyak masalah dengan pilihan etika dan moral dalam masyarakat kita, dan ini terutama berlaku untuk golongan muda. Remaja terbabit tidak mempunyai pegangan agama yang sama seperti yang dihormati secara tradisi masyarakat. Kita semua perlu melakukan bahagian kita untuk menghentikan tingkah laku negatif ini daripada berterusan dan menjadi sebahagian daripada generasi akan datang. Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa ajaran Nabi Muhammad seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Kami menggunakan ajaran ini sebagai panduan untuk kehidupan kami dan cuba hidup dengan undang-undang syariah. Jangan hanya duduk dan menikmati apa yang manusia cipta untuk memudahkan kehidupan mereka. Anda juga harus cuba mencipta perkara yang boleh menjadikan kehidupan orang lebih baik. Kita semua perlu bekerjasama untuk menghentikan budaya hedonisme ini daripada berterusan. Jika semua memberi kerjasama, ini membolehkan benda ini dilakukan. Kita harus ingat bahawa generasi ini akan memimpin kita suatu hari nanti, dan kita tidak mahu budaya hedonisme ini mempengaruhi fikiran mereka. Aiman Izu kan, muka Aiman Izu dekat sini dia bilang. Lepas tu muka Azri kat sini macam tu. Baik tu. Itu semua gambar Aksa Ini Aksa. Nak zoom ke? Boleh zoom kot? Masuk gambar Indonesia. Dekat depan-depan lah, lepas pada video logo ATM tu, lepas tu video tu, lepas tu baru kita masukkan yang first ni. Maksudnya first video kita akan masukkan Video yang kita ke langit. jerat jeduk tu baru start di slide lah as video. Lepas tu yang bloopers tu last kali.